Bab ini termasuk bab yang penting kerana masalah sindiran ataupun dalam bahasa Arab disebut juga tauriyah adalah merupakan pembicaraan yang sering digunakan dan umum di merata-rata tempat. Jadi dalam bahasa Melayu kita pun ada juga kan penggunaan perkataan sindiran atau perli lah dipanggil ataupun sindiran. Bukan Melayu saja, bahasa Arab pun ada juga benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada Hajah Salwa, pimpinan majlis pada pagi ini. Seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan kita dalam kitab lama muka surat 760 di bawah tajuk sindiran ataupun tauriyah. Kitab satu lagi 615, muka surat 760, kitab lama dan kitab baru 615, di bawah tajuk sindiran ataupun tauriyah. Baik, kita cuba tengok tajuk kita pada pagi ni, walaupun dia agak macam pening juga saya baca malam tadi, tapi tak apa, kita cuba yang terbaik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini termasuk bab yang penting kerana masalah sindiran ataupun dalam bahasa Arab disebut juga tauriyah adalah merupakan pembicaraan yang sering digunakan dan umum di merata-rata tempat. Jadi dalam bahasa Melayu kita pun ada juga kan penggunaan perkataan sindiran atau perli lah dipanggil ataupun sindiran. Bukan Melayu saja, bahasa Arab pun ada juga benda ni.
Dan oleh kerana itu sepatutnya kita harus mengetahui apa sebenarnya sindiran ataupun tauriah itu. Pada bab dusta dan macam-macamnya, ada dusta yang amat diharamkan, ada pula dusta yang terlontar daripada lidah kerana terpaksa. Dan pada bab ini dikemukakan jalan keselamatan daripada hal yang berkenaan. Jadi sebahagiannya kita dah bincang pada 2 minggu yang lepas. Ada dusta yang diharuskan, yang dibenarkan, ada yang dilarang, kita dah bincang 2 minggu yang lepas. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan tauriah ataupun sindiran? Iaitu menggunakan suatu lafaz ataupun kata-kata yang pada zahirnya menunjukkan suatu makna tertentu, tetapi dimaksudkan dengan makna yang lain yang masih ada hubungannya dengan makna kata itu. Itulah makna sindiran atau tauriah. Contoh yang paling senang kita nak faham perkataan sindiran ni, tuan-tuan, ibu-ibu jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat? Nampak Ustaz sihat? Sihat tu apa tu? Tak berani nak jawab. Jawab je. No? Kan? Sama ada sihat tu betul-betul dia tuju sihat ke dia nak kata berisi gemuk ke ataupun seumpamanya lah. Tak. Itu contoh yang paling senang nak faham lah. Ataupun dia pegang-pegang kita, nampak sihat lah Ustaz katanya. Itu lagi kuat sindiran itu sebenarnya. Sebab dia pegang kan. Lagi handal dia pegang lah perut Ustaz. No. Itu memang nak cari gaduh dia punya tu. Kan? Sebab ada orang pernah buat kat saya gitu. Itu saya masih memikir sampai hari ni siapakah orangnya. Tak, sungguh. Sebab saya tak kenal. Saya bukan kena tu lah. Kejadian tu, saya selesai khutbah Jumaat. Kan? Selesai khutbah Jumaat, ini lama dah. 10 tahun lepas macam tu kot. 10-8 tahun lepas. Di masjid tempat saya dulu di Gombak lah. Jadi kawan ni memang pelik lah. Sebab dia pakai seluar selek, pakai t-shirt putih, kopiah tak pakai. Lepas tu habis semayang sunat semua ba'diyah Jumaat tu, lepas tu nak keluar masjid, dia datang jumpa saya. Dia terus tuju ke saya, Assalamualaikum Ustaz. Lepas tu dia pegang perut saya. Dia kata, Ustaz nampak bergemuk ni. Dia bagi, ni bukan sindiran dah ni, memang memang dia bagi tepat punya. Lepas tu dia kata, Ustaz kena buat satu benda, nama dia memutih. Dia kata. Saya kata, apa benda memutih tu? Ustaz kena makan nasi putih secekak, segenggam, garam, lepas tu sayur dan banyak minum air. Ustaz tak boleh minum benda-benda lain, kala-kala lain, makanan lain. Jenis memutih. Jenis-jenis tu. Aku buat 2 hari, lepas tu muntah. No? Tak ada pasal nak memutih, menghitam, lantak lah tak. Tapi lepas tu dia jalan gitu je. Memang dia bukan orang kampung situ lah. Dan dia bukan jamaah situ. Kita kenal lah orang kampung kita kan. Jadi sampai hari ni saya tak tahu dia tu siapa. Orang ke, malaikat ke, siapa ke, wallahu ta'ala alam. Itu cerita dia. Baik, jadi sindiran ni kita, makna dia tak lari lah. Kan? Dia bercakap tapi maknanya tu dia masih berkisar tentang maksud yang sama. Baik, cuba kita tengok. Para ulama berkata, apabila ada maslahat agama yang mengharuskan orang melakukannya, yakni melakukan sindiran tadi, atau ada keperluan yang tidak keluar daripada maslahat syariat yang tidak salah digunakan sindiran, walaupun pendengarnya tertipu dengan kata-kata asal atau kata-kata lahiriah. Jika tidak ada hal yang menuntut berbuat demikian, maka makruh hukumnya tetapi bukan haram.
Kecuali cara itu boleh mengakibatkan kebatilan, menolak kebenaran, maka haram hukum. Jadi perkataan sindiran ni ada 3 hukum lah. Yang menjadi asasnya, yang pertama, kalau ianya tidak bercanggah dengan agama. Maknanya bila kita cakap perkataan sindiran itu, agama kata okey lah, tak ada masalah apa-apa, maka hukum penggunaannya adalah harus. Maknanya diboleh ataupun dibenarkan. Yang kedua, kalau saja-saja tak ada keperluan. Sebab biasanya perkataan sindiran ini bila ada keperluan kan. Kadang kita nak cakap berlapik dengan orang, itu kita guna sindiran tadi tu. Kadang-kadang memang kita nak menyindir dia, kadang-kadang kita nak cakap benda yang lain tapi perkataan yang sama. Macam katalah kita jumpa kawan-kawan kita dekat supermarket ke dekat kedai runcit lah. Kita pun tengok, kak banyak borong telur nampak. Kan sekarang telur tengah tak ada kan. Kita cakap tu, itu memang dia bentuk sindiran lah tu. Maknanya memang betul dia banyak borong telur, ataupun orang lain dah tak dapat borong sebab dia dah sapu semua telur ayam tu. Contoh gitulah. Jadi saja-saja ulama kata makruh lah, bukanlah haram. Dia boleh jadi haram kalau penggunaan itu boleh membawa kepada benda yang tidak baik lah. Boleh mengundang perkelahian, boleh mengundang kezaliman, penindasan, ataupun something yang bercanggah dengan agama. Baik, kita lajukan sikit. Ini ada satu catatan yang penting dalam bab ini. Adapun asar yang diriwayatkan, ada yang membolehkan sindiran itu dilakukan, dan ada yang membolehkannya untuk tergantung kepada persoalan untuk apa sindiran itu dilakukan, sebagaimana perincian yang di atas. Baik, di antara asar yang tidak membolehkannya, daripada Sufyan bin Asad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaburat hiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta bihi kazibun. Khianat yang paling besar ketika kamu berbicara dengan temannya ialah membenarkan apa yang kamu ucapkan sedangkan kamu itu berdusta. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita dalam pesanan ini supaya kita ini, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita jaga perkara ini. Bila kita dengar orang bercakap, Islam ajar kita bukan semua benda kita nak kena terima. Kita nak kena percaya bulat-bulat. Kan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni orang yang terkenal dengan melakukan dosa. Itu bahasa mudah kita nak faham. Fasik ni makna orang yang selalu melazimi dirinya dengan dosa. Dia dengan dosa tu memang best friend lah. Itu orang fasik. Allah kata kalau ada orang fasik yang datang bercerita, bawa berita, bawa perkhabaran, Allah ajar kita satu aturan, iaitu fatabayyanu. Ulama sebut kalimah itu dengan panggilan kena tabayyun. Tabayyun maknanya siasat dululah, selidik dululah. Macam yang viral sehari dua ni kan, dia kata nampak gayanya raya di rumah je lah kali ni. Nampak? Siapa yang cakap tu? Netizen. Menteri ada cakap? Tak ada. Khairi ada cakap? Tak ada. Dia suruh cucuk booster je. No?
Kan? Siapa yang 60 tahun ke atas, pergilah cucuk. Yang 18 tahun ke atas yang ambil Sinovac, silakan cucuk. Nasib baik aku Pfizer. No? Jadi belum kena booster lagi lah. Walaupun tarikh dah dapat itu hari, saya tak pergi. No? Bukan tak pergi sebab apa? Masa saya dapat tarikh tu tengah huru-hara. No? Dok baca cerita kawan ni lepas cucuk tak boleh bangun. No? Tu yang aku pun jadi seram kat nak pergi cucuk tu. Masa tu saya dapat tarikh tu masa Mufti Perlis tu lah, Dr. Asri, yang ayah dia tengah masa itu tarikh tu keluar, saya duk termenung aku nak cucuk ke tidak ni kan. Tak ada keperluan lagi, biar dululah. Jadi nak sebutnya benda tu kena kaji dululah. Kita akan banyak sangat lah saya tengok orang viral kan. Dia hantarnya gambar polis pasang kemah, itu 2 tahun lepas punya gambar tu, yang sekatan jalan raya tu kan. Lepas tu dia hantarnya lah macam-macam. Semua tu sebenarnya tak ada faedah pun, menakutkan kita saja. Kita ni kalau hantar satu berita yang menakutkan orang, takut-takut kita berdosa pula. Dah lah berita tu tak sahih, lepas tu menakutkan setengah pihak. Berapa ramai orang yang kena anxiety hari ni kan, kena takut tak ketahuan sejak COVID 2-3 tahun lepas. Kita pula menambahkan ketakutan itu. Jangan. Kalau berita tu sahih baru kita sebar, tak tahu jom pangkal jah nak buat melawak, tak payahlah. Kan? Banyak lagi benda yang bermanfaat yang kita boleh share. Yang kita boleh, orang kata panjang-panjangkan, boleh sebar-sebarkan. Baik kita tulis countdown Ramadan, lagi bagus. Daripada kita hantar berita yang tak apa-apa, baik kita tulis Ramadan lagi berapa hari lagi, tulis. Besok update Ramadan tinggal 59 hari, contoh tak? Update. Itu lagi dapat pahala kita. Mengingatkan manusia tentang kehadiran Ramadan. Daripada kita share, sebab netizen memang macam tu. Macam cerita Ryan tu hari. Kan, yang masuk perigi tu. Tak dan cari dah jumpa, keluar buat video, dah selamat, entah orang Cina mana pun tak tahu. No? Betul kan? Video yang dia sebar tu, dia kata dah selamat, tunjuk video, memang betul video, tapi entah negara lain punya. Kadang orang kita ni dia gila view, dia gila like, takut lama-lama gila besok kan, sibuk dengan benda-benda yang bukan-bukan. Biar kita hantar info yang bermanfaat. Jadi Islam ajar kita berdasarkan hadis Nabi tadi ni, maknanya jangan mudah percaya. Cari sumber yang sahih, sumber yang tepat kan. Walaupun yalah, kadang-kadang kita tengok permainan angka kan, daripada 7,000 naik 9,000, semalam 11,000 kan. Sebab apa jadi banyak gitu? Agak-agak tak berani jawab. Dia gini, dia mudah aja, dia jadi banyak tu sebab dulu tidak ada RTK tu yang test sendiri tu. Jadi sekarang ni banyak kita buat test kit sendiri tu. Nak pergi makan kenduri, test dulu. Nak pergi jumpa kawan masuk pejabat ke apa, nak pergi hantar outstation, test, itu test, semua test. Itu yang sebenarnya nombor tu dia banyak. Sebenarnya dulu sebab nak kena test ni kena pergi kan, pergi tempat pusat dia test apa semua, kita pun tak ada test kit sendiri. Lah ni kadang ada orang tak ada kerja, saja-saja pergi ludah-ludah pergi test, tak ada kerja. Dia seronok. Dia nak tengok satu line ke dia mengandung ke dia tak mengandung kan. Dia seronok pula dah main benda Allah tu. Jadi kalau tak ada, tak payahlah, buat kerja macam biasa tak. Itu yang ada kajian kata antara punca lah. Selain SOP, saya rasa so far okey je kan. SOP di mana-mana, especially di surau masjid, Alhamdulillah. Memang kita di surau masjid ni memang tekan betul-betul SOP. So far dalam setahun dua ni saya rasa tak ada keluar kluster masjid, surau, saya rasa tak ada lah kan. Mungkin kalau ada pun terpencil lah. Jadi itu cerita dia. So agama ajar kita khianat yang paling besar,
kita percaya je semua orang cakap walaupun benda tu tak betul. Kan? Benda tu dipanggil pendustaan. Baik, kemudian di bawah tu disebut diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni kalau dia ni terkenal dengan pakar tafsir mimpi lah. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan selalu mimpi yang bukan-bukan, pergi cari kitab dia lah. Kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin. Jangan tanya ustaz. Ustaz pun kadang bukan tahu sangat benda-benda ni kan. Dia kena ada orang yang pakar dia lah. Iaitu salah seorang dia yang pakar tafsir mimpi ni adalah Ibnu Sirin. Baik, dia berkata sebenarnya kalimat yang akan diucapkan itu amat luas. Mengapa harus pandai berdusta dengan bersilat lidah? Dia kata benda kita nak cakap ni banyak perkataan yang dilontar oleh kita setiap hari terlalu banyak. Jadi kata Ibnu Sirin, kenapa pilih cakap benda yang tak betul? Itu maksud dia. Kan? Kenapa bersilat dengan lidah ni nak cakap juga benda tak betul, benda tipu, benda dusta. Ibnu Sirin kata banyak benda baik yang kita boleh cakap. Kenapa nak cakap benda tak betul? Cuba kita fikir, kita renungkan bersama masalah ini. Sebab dalam dunia ni tidak dapat dinafikan yang paling banyak bercakap adalah orang perempuan berbanding orang lelaki. Orang lelaki kota dia tak banyak. Orang perempuan kota dia berapa belas ribu perkataan sehari. Itu kajian lah ya. Jangan marah saya pula. Itu kajian. Sebab bukti dia memang ada pun. Ingat masa kita kecil-kecil dulu. Zaman kita, kalau nak cerita zaman kita dan sekarang pun sama je. Ibu-ibu pun sama juga. Serupa je. Masa kita kecil dulu, mak kita yang bangunkan kita. Tu dah mula bercakap dah. Hoi, bangun, bangun kan. Dia dah mula bercakap dah masa tu. Lepas tu masa kita sekolah rendah, mak kita yang mandikan kita. Masa dia mandikan tu, dia diam ke dia bercakap? Ada mak mandi kita dijirus je. Tak ada bercakap sepatah. Tak ada. Mesti dia membebel punya dalam bilik air tu. Orang dah cakap dah lain kali tidur awal tu dah mengantuk lah itulah. Dia membebel. Lepas tu sambil lap bercakap kan. Lepas tu ambil baju singlet kita pakai sambil butang baju bercakap lagi. Mak. Dia pesan macam-macam. Kau kat sekolah kan mengaji elok-elok, jangan lawan cikgu. Sampai ke stokin. Sampai sarung kasut. Bercakap pula. Lepas tu salam cium peluk mak pergi. Sampai ke ayah tunggu atas motor je. Ayah tak cakap apa pun. Kota sikit. Kan dia tak cakap. Ayah hanya bercakap bila sampai di sekolah. Itu je ayah pesan. Apa dia? Jangan lupa apa yang mak kau cakap tadi. Senang kerja ayah. Senang jadi ayah. Betul kan? Memang betul. Mak ni dia punya bebel ya Allah. Masa kita bersiap sampai berbedak, sampai tempek bedak pun kena popek lagi. Ayah senang je. Jangan lupa mak kau pesan tadi tu. Lepas tu dia start motor balik kan. Senang kerja ayah. Jadi kita ni banyak benda boleh cakap. Tetapi jangan cakap yang pelik-pelik. Cakap yang bukan-bukan. Cakap yang dusta. Apatah lagi percakapan itu lebih bahaya, dia membawa kepada kerosakan akidah. Itu lagi bahaya. Alah ustaz, semua agama dalam dunia sama je. Jangan cakap macam tu. Sebab Allah pun dah sebut inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar, paling diterima, paling iktiraf di sisi Allah satu saja, iaitu Al-Islam. Sedap pula kita kata serupa je ustaz, semua agama. Jangan. Mulut kena jaga ibu-ibu sekalian. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menjejas dan merosakkan akidah. Saya sebut dalam kuliah sehari dua semalam kot, saya tak ingat. Saya jumpa video dua part, tapi saya tak pasti video lama atau video baru tentang Rasul Melayu tu. Yang gombak lah, buat malu aku dia gombak dulu ni. Kan? Terus tak mengaku orang gombak tau. Terus jadi orang Sungai Buloh sekarang ni. Jadi tuan-tuan, Haji Kahar ni dia belah Hulu Kelang tu, belakang zoo negara.
Lama dah cerita dia ni. Dulu dia mengaku jadi Nabi kan. Rasul Melayu kan. Ingat, Rasul Melayu. Lepas tu tak silap saya, tahun lepas pun ada isu balik. Dengar-dengar macam nak bertaubat, lepas tu macam ada isu balik. Dan 2-3 hari ni saya dapat 2 video dia. Bila wartawan saya rasa yang rakamkan video tu, dia tanya macam mana tuan boleh mengaku jadi Nabi. Dia tanya direct kan. Dia jawab, you tak baca ke ayat 4 surah Yasin? Ayat 4 surah Yasin tu bunyi apa? Innaka laminal mursalin. Itu ayat 4 lah. Wartawan kata, bukan surah Yasin turun zaman Nabi ke? Macam mana tuan merasa kena ayat tu dekat tuan? Tak, dia kata memang turun zaman Nabi. Tapi ayat ni pun turun juga Nabi Ibrahim, turun juga ke Nabi Isa, turun ke Nabi lain. Habis tu macam mana pula tuan rasa ayat tu pada tuan? Iyalah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah Rasul yang kami utus. Pada saya. Senang kau tafsir ayat Quran macam tu. Cuba tengok ayat tu, innaka. Ka tu siapa? Dia asal dia innaka. Innaka. In dengan ka. Sambung jadi innaka. Kan? Inna, sesungguhnya. Ka tu kamu. Kamu tu ialah Muhammad bin Abdullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu Allah tuju ke Nabi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, adalah Rasul yang kami kirim kepada umat. Jangan kita kona huraian tu, ayat tu pada saya. Sayalah Rasul. Yang pengikut pun boleh tahan juga. Allahu Akbar. Saya risau tengok pengikut dia tu. Kita doa mudah-mudahan mereka ni sempatlah bertaubat lah sebelum mati. Kalau mati dalam keadaan macam ni, ibu-ibu sekalian, masuk neraka tau. Jangan buat main. Dia boleh cakap apa? Dia macam menyindir pula. Dia kata, tengok, mana Rasul korang? Dia tanya ke wartawan tu, mana engkau punya Rasul? Tak ada kan? Tak nampak kan? Kami punya Rasul nampak Haji tu. Haji Koha nampak dia duduk tu. Dia jamin kami syurga. Saya dengar menyirap kan. Tapi, yalah, kita dengar tu menyirap tak? Bila dia kata, mana Rasul kau? Tak nampak kan? Tak ada kan? Allahu Akbar. Habis yang kau pergi Madinah tu apa benda? Yang kita belajar sirah punya tebal beratus muka surat tu apa? Yang kita nak sambut Isra' ujung bulan ni apa benda? Tak, yang ibu-ibu nak daurah berapa 6 Mac ke apa nanti kan? Cerita pasal kiamat tu, siapa yang bawa cerita tu kalau tidak Nabi dan Rasul? Jadi tuan-tuan, inilah mulut-mulut yang kalau dia tak segera bertaubat, kita takut besok mati masuk neraka. Cerita neraka bukan benda boleh buat bincang tau. Ini bukan cerita dunia yang boleh bincang-bincang, boleh hejaz, tak boleh. Jadi sebab itulah agama ni ajar kita jaga mulut. Ibn Sirin kata banyak perkataan boleh sebut, yang pergi kona benda-benda tak elok tu kenapa? Ibn Sirin pesan pada kita. Dan ingat satu hadis Nabi SAW yang selalu juga saya baca, ustaz lain pun baca juga. Antaranya Nabi sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada 2 benda je dia boleh buat. Pertama, ini pilihan ya, bukan buat dua-dua, ini pilihan. Falyakul khairan. Nabi kata kalau dia nak bercakap, bersuara, falyakul khairan, cakaplah benda yang baik sahaja. Ataupun kata Nabi, kalau dia tak reti nak cakap benda baik, lebih baik dia diam, zip mulut, jangan bercakap. Sebab bila cakap ni dia akan banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka. Itu dia punya step dia, kan? Tapi sebab memang kita ni suka bercakap, itu masalah dia. Suka bercakap, suka menulis. Kalau sekarang menulis lah dalam komen apa kan, dalam WhatsApp apa.
Tak apa, boleh tulis ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian, boleh tulis, tapi tulis yang elok lah. Jangan kita tulis benda yang tak betul, yang tipu, yang kecam dan seumpamanya. Wal'iyazubillah. Baik. Kemudian di bawah tu di antara nas yang membolehkannya. Ini yang saya baca mana tadi pening, tak apa, saya cuba baca, kalau pening tak kita lompat je. Baik, An-Nakhai berkata, apabila suatu yang engkau bicarakan itu disampaikan kepada seseorang, maka katakanlah Allah yang Maha Tahu apa yang kuucapkan sebenarnya. Ketika itu pendengarnya terkecoh, dikiranya engkau menolak anggapan itu, padahal maksudnya adalah Allah Maha Tahu apa yang sebenarnya kamu ucapkan ialah itu. Boleh faham? Tak faham. Saya pun tak faham kat sebenarnya. Tak apa, kita jalan lagi. Maksud dia nak hurai kat sini, bila kita bercakap tu bimbang-bimbang orang salah faham. Sebab tu kita bila bercakap tu kena berhati-hati lah, kena berwaspada. Saya sebut dah banyak kali, dalam tutur bicara kita, percakapan kita biarlah jelas, biarlah terang. Kan kita ada hurai dulu kan, terutama suami isteri bercakap jangan sama-sama, jangan terawang-awang. Bang, bulan depan nak balik kampung tak? Tengok lah. Tengoklah tu tak tahu balik ke tak balik ke. Orang perempuan dia tak mau jawapan macam tu, dia nak fix. Bang, tahun ni baju raya tema colour apa bang? Awal lagi kan, Ramadan pun hidup lagi ni. Jadi lelaki jawab, entahlah yang suka hati lah. Tak puas hati, besok dia tanya lagi. Orang perempuan kan, dia nak fix jawapan, nak colour apa, dia nak tahu warna je. Apa, baby blue apa ada macam comel pula colour tu kan. Jadi saya pun dah ada dah temanya awal lah. Tapi colour apa rahsia, tak boleh nanti tuan-tuan tiru, tak sama. Rahsia kan. Tapi saya senang kan, orang tanya, bang agak-agak belasah je lah, kalau apa pun okey je kan. Kita orang lelaki ni dia malas nak mikir, kan salah pilih kan sama dengan langsir pula, masalah pula kan. Jadi ikut je lah orang perempuan apa yang dia nak lah. Seronok tuan, itu apa dia panggil, itu hiburan dalam rumah tangga kita kan. Kita kena raikan isteri kita, isteri pun kena rai juga suami dia. Masing-masing pakat rai-merai, sayang menyayang, kasih mengasih. Ada benda yang kita boleh tolak ansur, kita tolak ansur. Ada benda yang pihak suami kena serit, beraurat dan sebagainya tak. Ada benda, tapi dia ada ruang kat situ. Bukannya aku suami veto, tahun ni kalau apa biru kundang. Allah, bini dengar, ya Allah, stres seminggu kalau biru kundang. Peliknya bang, color tu strike tu, color tu terang menderang tu bang, tak mau kan. Tak, abang suami kau dengar je, kau pergi beli sekarang. Stres jangan buat main. Benda boleh bincang, kita bincang elok tak. Yang mana boleh toleransi, itulah yang Rasulullah buat kan. Nabi ni kalau kita baca sirah dia, Allahu Akbar kan, Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu, kita semua ni, sebaik-baik kita semua adalah orang yang paling mengasihi ahli keluarganya, yang paling sayang pada anak dia, bini dia, mak dia, ayah dia, suami dia, ipar duai dia. Itulah orang yang paling baik di kalangan manusia, kata Nabi. Wa ana, dan aku, kata Nabi, khairul li ahli, paling sayang pada ahli keluarga aku. So itu saya sebut dah banyak kali tuan-tuan, dalam rumah tangga ni, ni dah tukar topik ni kan. Dalam rumah tangga ni kena ada senda gurau, dia tak boleh serius sangat. Bergurau lebih pun tak boleh juga, nanti hilang respect. Dia kena ada gurauan tu, tak boleh berlebih tak, tapi kena ada, dia tak boleh serius sangat. Anak telefon mak nak balik daripada asrama, mak datang jemput,
Oh, mak tak boleh. Besok mak ada parti Tupperware. No. Mesyuarat. Suruh ayah lah. Oh, tak mau lah mak. Suruh harimau tu datang ambil, tak mau. Dia panggil bapak dia rimau terus. Kan? Pasal serius. Tak ada bergurau. Kita ni kena ada gurau dengan anak-anak kan. Kena ada gurau. Ada tak kita tengok ibu lah kadang saya biasa tengok mak lah. Mak dengan anak ni macam best friend tu. Banyak saya jumpa. Anak ni dibuat macam kawan dia. Memang rapat, memang mesra, memang cantik lah dia punya hubungan tu kan. Dia memang boleh luar kan. Memang best lah kalau macam tu. Jadi kita ni tak kira anak lelaki ke ada anak perempuan ke, kita gaulkan elok-elok, mudah-mudahan keluarga kita bahagia dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung balik. An-Nakhai berkata, jangan kamu berkata kepada anakmu, kamu akan kubelikan gula-gula. Tapi katakanlah, bagaimana pendapatmu sekiranya kamu kubelikan gula-gula? Pening tak? Sama je kan? Dia lebih kurang. Saya duduk baca macam mana aku nak hurai besok ni. Saya baca je lah. Kan? Dia, kamu akan kubelikan gula-gula. Itu dia kata jangan cakap macam tu. Ayah nak pergi beli gula-gula untuk kamu. Tapi bagaimana pendapatmu kalau kamu kubelikan gula-gula? Maknanya dia tanya dululah. Jangan terus beli je. Kan? Tanya dulu. Mungkin begitulah kot. Wallahualam. Tapi tak apalah, ini contoh yang simple-simple je ibu-ibu. Bukanlah contoh yang besar ataupun yang boleh membawa pada benda-benda yang rosak akidah ke apa, tak ada. Itu contoh yang simple saja. Kemudian apabila seorang mencari an-Nakhai, ia berkata kepada hambanya, katakanlah kepadanya, carilah dia di masjid. Selain an-Nakhai, ada pula yang berkata, tadi ayahku keluar. Macam mana nak jawab ni? Pening tuan, tak apa kita baca je. Asy-Sya'bi pernah membuat satu garisan bundar seraya ia berkata kepada jariyah ataupun hambanya, letakkan jarimu padanya, yakni pada garisan itu, dan katakan kepada orang itu dia tiada di sini. Maknanya kalau ada orang cari dia, tunjuk kat garisan tu, orang tu tak ada kat sini. Macam tu kot. Kan? Hal yang serupa juga terjadi di kalangan masyarakat kepada orang yang datang mengundang makan. Dikatakan kepadanya, saya sudah berniat. Yang mengundang mengira ia sedang puasa. Kan bila orang datang makan kan, kita jemput makan, saya dah niat, dia kata. Mestilah tuan rumah ingat, mamat ni puasa kot. Macam tu maksudnya. Bila dia kata, saya sudah berniat. Padahal maksudnya berniat itu, ia tidak akan makan makanan si pengundang. Ia tidak akan makan makanan si pengundang. Maknanya dia tak nak makan, bukan dia puasa. Itu maksud dia. Macam-macam lah. Baik, contohnya lagi. Apa tu? Aba syarta fulanan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Daripada perkataan Bashir. Basyara makna melihat tak? Allah itu maha melihat. Abasyarta fulanan. Adakah kamu ada melihat si Fulan? Maka dijawab, ma ra'aituhu. Aku tidak melihatnya. Itu pun bahasa Arab jugalah. Ma ra'aituhu makna aku tidak melihat. Yang bertanya mengira ertinya aku tidak melihatnya. Kerana kalimah itu bermakna demikian, tetapi yang menjawab pula dengan kalimat itu aku tidak menekan paru-parunya. Lagi pening, tinggal. Sebelum paru-paru saya naik pula darah kan. Jadi kita tinggal itu. Baik, sambung perenggan bawah. Sekiranya seorang bersumpah. Yang ni mungkin ada relevan sikit lah dalam soal talak kan, perkahwinan. Sekiranya seorang bersumpah atas suatu dan ia tauriahkan sumpahnya itu, tidak wajib ia meluluskan sumpah tersebut. Baik ia bersumpah kepada Allah atau bersumpah dengan talak atau lain-lainnya. Oleh kerana itu, talaknya tidak jatuh dan yang lainnya itu demikian pula. Hal tersebut apabila bukan qadi yang menyumpahkannya pada suatu kes tuduhan. Kerana jika hakim yang menyumpahkannya, bererti yang dipegang adalah niat hakim ketika itu. Kehendak hakim yang berlaku
ini yang apabila ia menyumpahkannya dengan Allah. Tetapi apabila hakim menyumpahkannya dalam hal talak, maka yang dipegang adalah niat orang yang bersumpah. Kerana hakim tidak boleh menyumpahkannya dengan talak, dan dalam soal talak ini kedudukan hakim sama saja dengan orang lain. Wallahu a'lam. Maksud dia macam inilah. Cerita talak ni suami punya. Dia bukan hakim punya. Itu maksud dia. Kok mana pun bawa pergi mahkamah, kalau hakim kata begian, tapi kunci utama ditengok pada si suami tadi. Adakah suami itu betul-betul melafazkan talak ataupun based on niat dia, iaitu talak secara sindiran ataupun dipanggil kinayah. Kan? Kita belajar bab talak ada dua, satu soreh, satu kinayah. Soreh ni lafaz talak yang jelas. Contoh, suami kata ke isteri, aku ceraikan kamu talak satu. Ataupun aku ceraikan kamu. Atau aku talakkan kamu. Tapi tolak ni bahasa Arab. Tapi Melayu jarang gunalah. Dia selalu kalau nak cerai, dia akan sebut aku ceraikan kamu kan. Itu soreh dia panggil. Tak perlu niat, memang jatuh hukum dia talak. Sah talak dia lah, jatuh cerai itu. Tapi kalau kinayah, sindiran, atau dengan maksud perkataan yang tidak jelas, yang memberi maksud yang lain. Contoh, suami kata ke isteri, kau bungkus baju pergi balik rumah mak kau. Betul ke dia nak suruh balik kampung ke, atau memang dia nak cerai? Itu bergantung pada niat suami. Ataupun suami kata, aku lepaskan kamu. Kan? Lepas. Lepas tu dia niat nak suruh bini dia merayau ke ataupun nak suruh cerai ke, itu niat pada suami. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan dalam perenggan tadi lah, sebab dia berpusing-pusing kan. Cuma nak sebut hakim hanya mengeluarkan hukum berdasarkan pernyataan suami lah, ataupun niat daripada suami. Baik, Imam Ghazali berkata, di antara jenis dusta yang diharam melakukannya ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang melebih-lebih. Seperti katanya, sudah ku katakan 100 kali kepadamu. Sudah ku cari kamu 100 kali. Dan lain-lain. Pada kalimah tersebut, si pembicara tidak menekankan erti berapa kalinya, tetapi menekankan kesungguhan yang berlebihan. Dia sebut tu bukan kerana jumlah tu. Aku dah cari engkau 100 kali. Bukan 100 kali tu sebenarnya. Dia nak sebut kesungguhan dia mencari. Bukan nombor 100 tu. Boleh faham? Macam dia kata, apa tadi? Sudah ku cari kamu 100 kali. Sudah aku cakap kat kamu 100 kali. Maknanya aku dah cakap banyak kali dah. Macam tu. Tapi bila dia guna perkataan itu, seolah-olahnya itulah yang dianggap oleh Imam Ghazali sebagai berlebihan. Walaupun kita dah cakap ke orang tu banyak kali, tak payahlah cakap nombor tu 100 kali. Aku dah cakap kau 1000 kali dah. Tak payah. Kita dah cakap je kan, aku dah beritahu banyak kali. Macam tu kan. Tak adalah nampak berlebihan itu. Jadi yang ditegah dan dilarang itu adalah kita bercakap tu dengan nada yang berlebihan sangat. Jika yang sebenarnya ia hanya mencari sekali saja. Dia baru cari sekali tapi dia dah cakap 100 kali kan. Itu maknanya dia telah berdusta. Telah menipu lah. Kan? Maknanya dia dah menipu. Dan jika sudah berulang kali mencari, kerana acap kali mencarinya sehingga sudah terbilang dari luar kebiasaan, maka ia tidak berdosa mengucapkan kalimah tersebut. Kalau betul-betul dah banyak kali, itu cerita lain lah. Tapi kalau sekali dua, tapi orang kata sembang berapi ni, itu nampaknya tak dibenarkan. Jika tidak sampai 100 kali, maka di antara keduanya ada beberapa tingkatan bagi yang orang berbicara sangat berlebihan itu untuk membuat sindiran. Baik, jadi kesimpulan dia dekat situ, tak payahlah kita ni dalam apa situasi, apa keadaan pun nak berlebih-lebih sangat, tak payah.
Islam ajar kita wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang, yang pertengahan. Jangan berlebihan. Wa imma, kata ulama, dalam soal kita buat ibadah. Jangan berlebihan buat ibadah sehingga boleh mengundang penyakit. Kita buat ibadah tanpa memikirkan kesihatan diri, itu dilarang oleh agama. Contoh ginilah. Semayang sunat sehari 1000 rakaat, lepas tu seminggu tak bangun. Macam tu maksud dia. Maksud dia gitu. Bukan tak boleh semayang sunat banyak-banyak, silalah, tapi ikut kemampuan. Jangan pulun puasa sampai nak masuk Ramadan dah tak larat pula dah. Pulun 2 bulan ni. Siapa suruh pun tak tahu. Bukan tak boleh puasa Rejab ya. Boleh. Ambillah Isnin Khamis ataupun hari-hari putih. Ambillah. Ataupun saya nak ganti puasa Ustaz. Sila. Sebab dalam hadis, yelah macam dulu-dulu mungkin kita tak tahu kan. Ibu-ibu ingat tak dulu-dulu ramai orang puasa 3 bulan straight. Dulu-dulu. Saya ingat saya sekolah rendah kot masa tu 80-an. Awal 90-an kan. Banyak orang puasa 3 bulan. Dengar Rejab je menggeletar nak puasa. 3 bulan straight. Tak ada siapa suruh pun benda tu sebenarnya. Kan? Yang ada, kalau kita baca hadis, Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunat adalah dalam bulan Sya'ban. Dan semua, dengar baik, terutama kaum ibu ni, semua isteri Rasulullah mengqadakkan puasa Ramadan yang tertinggal pada tahun yang sebelum itu, digantikannya pada bulan Sya'ban. Jadi kalau ibu-ibu ada lagi puasa yang belum ganti, maknanya boleh tiru isteri Nabi lah. Bolehlah ganti bulan depan kalau berani. Kalau tak berani ganti siap-siap kan. Sebab mencabar, jangan buat pasal. Mungkin orang tanya, apa pula hikmahnya isteri Nabi qada pada bulan Sya'ban Ustaz? Saya pun tak tahu sebenarnya. Tapi kalau kita buka dalam kitab sirah, itu yang kita jumpa. Saya boleh buat andaian sajalah. Mungkin isteri Nabi qada puasa dalam bulan Sya'ban sebab nak join sekali puasa sunat dengan Nabi. Mungkin. Sebab Nabi paling banyak puasa sunat bulan Sya'ban. Jadi sambil-sambil tu isteri dia pun puasa sekali. Yang kedua, mungkin itu juga latihan sebelum masuk Ramadan. Latihan terakhir dia panggil. Jadi macam kita pun serupa, kejap lagi keluar beli kurma tu. Itu latihan. Berapa tahun dah tak makan kurma kan? Sejak Ramadan tahun lepas lah Ustaz. Ada orang macam tu. Dia kurma dia Ramadan aja. Ramadan dia kurma aja. Bulan lain dia tak reti nak makan kurma. Dia tak pandai. Jadi eloklah kita beli kejap lagi, buat latih tubi. Latihan. Sebab ada orang wahara makan kurma bulan Ramadan. Dia telan dengan biji sekali. Pasal apa? Pasal nak pulun ayam golek kat depan tu. Kan lambat. Kurma kan lihat. Kan? Sunnah makan bilangan ganjil kan. Ini dah satu pun koyak 2 dengan bini tu. Pasal nak cepat habis. Kan? Tu yang tak dan Ustaz. Saya telan dengan biji sekali. Sunnah mana pun tak tahulah yang tu. Jadi kita ni nak menjelang sebulan setengah lagi ni, buatlah apa yang patut. Inilah masa terbaik. Kita nak start dah balik makan kurma, cari air zam-zam. Kan? Kita ni nak start dah balik tengok rukun puasa apa, sunat puasa apa, makruh puasa apa, batal puasa apa, sembahyang tarawih tu macam mana. Review balik. Inilah masa ada sebulan lebih ni, ulang kaji. Jangan gedebak-gedebuk, tahu-tahu besok nak puasa dah kelang kabut. Masa itulah baru nak niat macam mana gaya pula dah tak ingat. Sekarang masa ni. Benda ni saya sebut ni ibu, simple aja. Benda ni nampak simple tau, tapi bila sampai hari dia, hara besok. Percayalah cakap saya. Kan, masa tu dah kelang kabut ni, tarawih ni berapa sebenarnya ni? Kan, 2 rakaat ke, boleh buat 8 saja ke, 20 ke, atau
Tahun ni macam semangat Ustaz sebab COVID tak hilang, dia nak buat 36. No. 36 ada. Dia 8, 20, 36. Tapi 36 belum dijumpai di Malaysia ni. No. Belum dijumpai lagi lah setakat ni. Kan? Tapi paling best kami dulu pengalaman kalau mengaji Mesir. Kita ni bujang-bujang masa tu kan. Baru 20-an, ganteng lagi masa tu. Kan? Muda-muda. Memang nakal kita ni. Kami dulu, saya lah, ustaz lain saya tak tahulah. Tapi aku rasa lebih kurang aja. No? Kan? Kawan-kawan mengaji Mesir, Ustaz Dasuki apa semua ni. Kita cari masjid yang paling laju kali. No? Punyalah teruk lah. Zaman itu, sesekali pergi satu masjid. Kalau kami dekat Tontor kan. Saya mengaji Tontor. Tontor ni ada satu masjid yang tarawih dia agak panjang. 20 rakaat dia lama habis. Pukul 12, pukul 1 baru nak habis. Lama. Pernah pergi sekali, itulah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Aku tak pergi dah. No? Ui, lama gila bang. Bengkak kaki kita dibuatnya. Kan? Lah kali pergi masjid depan rumah saya, ada tu masjid namanya Masjid Sobah nama dia. Imam dia buta semua. Kan? Tapi hebatlah, buta-buta dia 30 juzuk. Celik kita 3 kul saja. Kan? Buta-buta dia 30 juz yang buat main. Itu memang best. Laju dia. Kan? Semayang tarawih dia pernah sekali tu Qul huwallah tu bahagi 2. Syok. No? Cepat habis. Qul huwallahu ahad Allahu samad, rukuk. Rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Malaysia tak berani lagi buat benda tu. No? Mesir ada. Itu yang saya tak boleh lupa, kenangan zaman-zaman bujang dulu kan. Dah lah musim sejuk, mana boleh tahan semayang lama-lama. Kan? Habis semayang tarawih balik. Berbuka pukul 5 petang, isyak 6.30, pukul 8 habis tarawih, pukul 9 dah tidur. Best tu. Sini pukul 9 baru nak tarawih. Kan? Pukul 10.30, 11 mori, lepas tu baru tadarus kan. Pukul 12 lebih baru balik. Tapi itulah sebenarnya orang kata pengalaman hidup dah. Pahit manis kehidupan di luar negara macam itulah. Nakal-nakal kita macam-macam. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, itulah preparation kita terhadap Ramadan yang kita kena mulakan daripada sekarang. Daripada sekarang. Kan? Bukanlah 2-3 hari nak Ramadan baru nak kelang kabut. So itu kalau kami dulu di Mesir kan, bulan Rejab ni banner Ramadan dah naik sebenarnya. Pergilah mana-mana, dalam radio, dalam TV di Mesir, lagu-lagu Ramadan yang sinonim dengan Ramadan semua dah start keluar. Sebab apa ibu-ibu sekalian, tuan-tuan? Sebab dia nak panaskan kita ya. Nak bagi ingat, jangan lupa. Sebab ini bulan istimewa Ramadan ni. Dia penghulu segala bulan. Pahala berganda, macam-macam lah peluang-peluang yang ada Allah bagi tu kan. Lailatul Qadar lah apa. Tiba-tiba kita tidak meraihkannya dengan bersungguh. Sedangkan belah Arab sana, belah Rejab ni dah keluar banner. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Lagi 2 bulan, lagi sebulan, keluar banner. Kalau tak nak buat banner, duit tak cukup, kita tembak dalam WhatsApp aja. Kan? Boleh je. Carilah mana-mana artikel Ramadan ke banner Ramadan secara maya tu dalam Google, save, hantar dalam grup Ramadan 34 hari lagi, contoh. Kita buat countdown begitu. Supaya dapat pahala, kita ingat-ingatkan orang kan. Dapat pahala sebenarnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu ceritanya. Dan kita habiskan sikit di bawah tu. Aku berpendapat ada pun dalil yang boleh berlebihan dalam berbicara itu adalah riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, amma Abul Jahmi fala yada'ul asa an atikihi wa amma Muawiyatu fala mala lah. Adapun Abul Jaham maka tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya, dan adapun Muawiyah ia tidak berharta. Bagaimana juga Muawiyah itu ada punya harta sekurang-kurangnya baju yang dipakainya. Demikian pula Abu Jaham, pasti waktu tidurnya ia meletakkan tongkatnya. Pun tak faham juga kan. Sebab Abu Jaham ni dia memang rajin dengan tongkat dia.
Dia 24 jam dengan tongkat. Macam tu. Baik. Saya nak buat macam ni. Saya minta maaf ibu-ibu sekalian, saya kena berhenti ni sebenarnya. Sebab saya pukul 12 ni ada janji dengan Lala Move. Saya bukan nak move ke mana, tak ada. Motor saya dah seminggu tak boleh start. Jadi nak kena towing daripada rumah hantar ke TTDI Shah Alam, tempat skuter yang selalu saya hantar tu, yang saya cerita tu hari kena banjir tu kan. Skuter kedai tu lah. Saya dah WhatsApp semalam, dia kata hari ni buka ustaz, boleh hantar lah. Jadi Lala Move pula saya minta pukul 2 lepas Zuhur. Saya tak kelang kabut kat sini kan, tapi dia kata tak boleh ustaz, saya pukul 12 boleh. Besok saya kata besok lagi tak ada free ustaz, penuh. Jadi saya minta maaf, saya kena berhenti setakat ni. Dan sedikit penutup dan kesimpulan akhir kita, tajuk yang berikut tu menarik juga. Apa yang harus diucapkan oleh seseorang sehabis berbicara yang kotor. Berbicara yang kotor. Okey. Maknanya kalau kita cakap benda-benda tak elok dah, apa yang kita nak kena ni lah, nak kena buat balik selepas itu. Baik, itu kita akan bincang 2 minggu akan datang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, muslimin muslimat, jaga tutur bicara kita, jangan bercakap sewenang, jangan bercakap macam-macam, jangan bercakap benda yang kita pun tak pasti. Maka kita kena jaga lisan kita lah. Yang kedua, apa pun dalam kehidupan kita pada hari ini, ingat kita ada Allah, kita ada Rasul yang sentiasa ada dengan kita juga, yang telah mengaturkan perjalanan hidup kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pun kita doa, kita minta, kita munajat, kita berhajat pada Allah, so mintalah pada dia segala-galanya, insya-Allah. Dan yang ketiga, kita doa kita jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu lah. Di mana saja kita berada, majlis ilmu ni majlis yang sangat penting, yang sangat mustahak untuk kita upgrade ilmu yang ada dalam dada kita masing-masing. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa daripada hajat sahabat kita juga, insya-Allah, ada 1-2 pengumuman. Yang pertama, saya ucap terima kasih pada semua yang hadir di dalam Masjid Dewan Fatimatul Zahra kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada hampir 500 lebih yang menonton live kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Yang bagi gift juga, terima kasih banyak. Dan yang kedua, insya-Allah, kutipan saya mulai hari ini, saya nak bantu sahabat saya Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud, yang sedang membina satu kompleks tahfiz dan beberapa benda lain lah di Hulu Bernam sana, dekat dengan Tanjung Malim. Minggu lepas dia telefon saya kan, saya memang rapat lah dengan Ustaz Farhan sebenarnya. Jadi dia telefon saya, dia kata, Ustaz, tolong ana Ustaz, ana cari duit seorang-seorang je sebenarnya kan. Jadi dia bercakap tu, saya sedih lah dengar kan. Jadi dia minta saya bantu dia, dan mulai untuk hari ni kita akan cuba bantulah untuk pembinaan kompleks tahfiz Al-Khairiyah, kalau saya tak silap, yang sedang beliau bangunkan. Walaupun kita kata masih di peringkat awal, tanah dah ada, dah rata apa semua, ada sedikit bangunan yang dah naik sikit, surau kan. Dan insya-Allah lah, kita cuba bantu setakat yang boleh, mana yang kita mampu, RM1, RM2. Kalau zakat dan sebagainya pun kita terima juga, insya-Allah, untuk kita bantu beliau lah. Kesian jenis-jenis nak membina tahfiz ni bukan benda yang senang kan. Kita hantar doa dan kita hantarlah keuangan kita sikit, mudah-mudahan ada saham kita selepas kita mati besok, insya-Allah. Baik, itu kutipan saya untuk hari ini. Dan pagi ni tak ada jualan daripada saya sebab saya nak cepat kan, insya-Allah akan datanglah. Baik, jadi untuk akhirnya ada hajat daripada Syah Adabi bin Muhammad Nur, Encik Syah Adabi bin Muhammad Nur. Mudah-mudahan segera sembuh daripada
jangkitan kuman di hati lah. Mana hati dia masuk kuman, penyakit hati lah ni biasanya hepatitis B lah kalau kan. So, saya pernah kena dulu. Hepatitis B ni memang teruk juga. Kita tak boleh makan, tak boleh minum. Masuk je muntah. Saya pernah kena, hampir matilah. Saya pernah kena kat Mesir dulu. Dah lah tahun pertama sampai. Lepas tu kena pula hepatitis B ni. Tak boleh makan langsung. Masuk air keluar. Tak, dan masuk keluar. Sampai lembek satu badan. Lepas tu saya punya badan ni dia macam dijerut. Dia macam ni. Dia pam tarik, macam kita jadi merekod. Saya jadi rasa macam tu. Dia jadi macam mana saya tak tahulah. Tapi memang saya rasa nak mati masa tu kan. Teruk sangat. Dan masuk hospital, doktor masuk drip water apa semua. Alhamdulillah. Inilah yang ada depan kita sekarang ni. Sihat walafiat. Kan. Panjang umur alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi itu habuan kita masing-masing lah. Jadi apa pun kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah suratul As dan juga bacaan doa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatlah COVID-19 di atas muka bumi ini ya Allah. Lindungilah kami semua daripada penyakit COVID ini ya Allah. Dan berilah kesembuhan kepada seluruh pesakit COVID dan juga pesakit yang bukan COVID ya Allah. Khususnya pada saudara kami Syah Adabi bin Muhammad Nur. Mudah-mudahan beliau segera sembuh daripada jangkitan kuman di hati beliau ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang menimpa beliau sebagai kafarah dosanya ya Allah. Sebagai penghapus dosa beliau pada hari akhirat nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.